Mohon perhatian, bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar, hadirin diingatkan agar mematikan atau memastikan suara berada dalam keadaan senyap. Sebelum memulakan program kita pagi ini, marilah kita sama-sama mendengar dan hayati nyanyi lagu Negaraku dan Nirwana. Tuhan membara langit biru mencari ilmu berteman kebudimanan bina nusa bina dunia sejahtera Tuhan Ibu yang tercinta kami doa lanjut bahagia kami janji hormati bersatu ilmu budi dan bakti Tuhan membara langit biru mencari ilmu berteman kebudimanan bina nusa bina dunia sejahtera Ibu yang tercinta kami doa lanjut usia bahagia kami janji hormati pesanmu ilmu budi dan bakti ilmu budi dan bakti. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bersua Cikgu Syahrul Ismail bin Abdullah, Guru Pusat Tingkatan 6 SMK Keladi Kulim Kedah, yang dikasihi saudara Siti Nur Nadira binti Hashim, pelajar dari Universiti Utara Malaysia, barisan ahli jawatankuasa serta para pelajar sekalian. Hadirin yang dimuliakan, mari menambahkan perkataan kita pada pagi ini, dijemput saudara Muhammad Izzat bin Sulaiman untuk bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Muhammad Izzat bin Sulaiman atas bacaan doa itu tadi. Selamat datang ke program Get to Know Project Management. Hadirin sekalian, program ini dianjurkan oleh pelajar Universiti Utara Malaysia yang bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tingkatan 6 SMK Keladi tentang jenis-jenis peralatan yang dalam pengurusan projek dan untuk meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan alat pengurusan projek. Untuk pengetahuan pelajar, di akhir sesi program ini akan diadakan kuis. Untuk pemenang akan dapat hadiah istimewa. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan program kita pada pagi ini kepada saudari Siti Nurhadira binti Hashim, pelajar Universiti Utara Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, terima kasih saudari Izzatul Saadah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan salam biru warna. Yang berusaha, cikgu tak ada kan, tapi yang berusaha Cikgu Syarul Isman bin Abdullah, guru tingkatan 6 SMK Keladi. Yang dihormati rakan-rakan seperjuangan dari UUM dan juga yang dikasihi adik-adik MPP tingkatan 6 SMK Keladi. Okey, awalnya hari ni Teacher Aisyah dengan Cikgu Syarul tak masuk kan, tapi saya nak cakap juga terima kasih kepada Cikgu Syarul dan Teacher Aisyah sebab benarkan saya dan kawan-kawan saya yang lain ni untuk menjalankan ataupun menganjurkan program Get to Know Project Management bersama dengan adik-adik daripada Majlis Perwakilan Pelajar tingkatan 6 SMK Keladi. Okey, sedikit tentang informasi berkaitan dengan program hari ini. Atira boleh pergi slide yang sebelum tu tak? Kita punya poster tu. Okey, untuk pengetahuan adik-adik tentang program ni merupakan salah satu salah satu syarat wajib lah untuk kami daripada kelas Project Management BJTH 3053 buat program ni untuk kami dapat markah untuk assignment. Okay, jadi seperti yang saudari Izzatul cakap tadi, program ni bertujuan untuk kami ajar tentang project management ataupun lebih dekat lagi kita nak sembang tentang alat-alat yang digunakan pakai dalam project management. Okey, saya perkenalkan yang gambar yang atas sekali tu merupakan lecturer kami pada semester ini iaitu Profesor Matia Dr. Faizatul Akmal, tapi beliau tidak dapat join kita pada pagi ini. So ada kami je. Okey, dan 6 barisan daripada grup kami iaitu Team Hub. Okey, dan kami daripada jurusan pengurusan teknologi. Okey, tanpa membuang masa kita akan teruskan dengan pembelajaran kita berkaitan dengan project management. Okay, first kita akan tengok dulu objektif kita pada hari ini. Okay? Yang pertamanya program ini dibuat adalah untuk kita tahu apa itu pengurusan projek, apa itu maksud pengurusan projek, dan seterusnya kita nak tengok apa kepentingan, kenapa kita nak kena buat pengurusan projek tu. Dan seterusnya saya akan ajarlah macam mana kita nak tengok jangka hayat projek, kitaran projek, peringkat dan juga aktiviti-aktiviti yang berlaku dalam projek tersebut. Dan yang terakhir kita akan tengok 3 alatan yang diguna pakai dalam kita menguruskan sesuatu projek. Okey, seterusnya kita tengok dulu definisi pengurusan projek. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pengurusan projek? Okey, sebelum tu kalau ada adik-adik yang macam teringin nak buka kamera ke kan? Okey, boleh je buka. Turn on your camera so that kita boleh berinteraksi antara satu sama lain. Okey. Okey, kita kembali kepada slide. Apa itu pengurusan projek? Pengurusan projek itu merupakan satu proses ataupun kita panggil aktiviti merancang untuk kita menganjurkan sesuatu projek ataupun program, serta kita nak memotivasikan dan kita nak kawal sumber-sumber yang kita guna untuk menguruskan projek tersebut, serta kita nak kita nak tahu apa prosedur, apa protokol yang kita perlu lakukan untuk kita mencapai matlamat tertentu. Matlamat tertentu tu maksudnya apa? Matlamat tertentu tu
Bila kita buat projek ataupun kita buat sesuatu program, tak kisah sama ada program tu kecil ataupun besar, kita mesti ada matlamat terakhir untuk projek tu. Apa yang kita nak? Adakah projek tu berjalan dengan sempurna? Adakah setiap peserta yang join program tu mendapat input yang ilmiah? Dan macam-macam lagi. Matlamat tu besar, boleh jadi apa-apa je. Okey, itu adalah pengurusan maksud pengurusan projek. Dia setiap kali kita nak buat projek ataupun program, kita mesti fikir apa aktiviti yang kita nak buat dalam program kita. Apa proses yang kita nak buat sepanjang kita jalankan projek ataupun program kita. Macam mana kita nak memotivasikan ahli jawatan kuasa yang ada dekat dalam projek kita. Itu adalah maksud pengurusan projek. Okey, yang seterusnya kita akan tengok bahagian atribut projek. Apa yang dimaksudkan dengan atribut ni? Atribut, kalau kita tengok dekat pengajian perniagaan kan, kita ada atribut produk. Okey, apa maksud atribut? Atribut ni dia merupakan sifat ataupun benda yang kena ada dekat sesuatu benda tu. Kalau kita belajar pengajian perniagaan dekat form 6 kan, kita ada atribut produk, maksudnya sifat yang perlu ada dekat produk. Tapi sekarang ni kita tengok atribut projek. Okay. Atribut projek maksudnya benda-benda yang perlu ada dekat dalam projek. Okay, yang pertama adalah objektif yang jelas. Apa yang dikatakan dengan objektif yang jelas? Sebab bila kita nak buat sesuatu benda, tak kisahlah sama ada kita nak buat assignment, kita nak buat program, kita nak buat projek. Okay, program dengan projek dia macam berbeza. Okay, program dia macam kecil. Macam kita buat sekarang ni adalah program. Projek adalah keseluruhannya. Projek tu besar. Okey, jadi bila kita nak buat projek, kita kena tahu objektif yang jelas. Apa tujuan kita buat projek tersebut? Apa tujuan kita buat program tersebut? Okey, macam saya dulu, by the way, saya merupakan lepasan STPM juga daripada SMK Keladi. Jadi waktu saya dulu, nak juga kan, waktu zaman saya study dekat form 6 dulu, kami banyak buat program. Sebagai MPP, kami banyak buat program. Sebagai contoh, sepanjang kalau waktu hari raya kan, kami akan ada 2 program. Satu hari raya dengan sekolah kan, dengan arus perdana. Satu lagi program hari raya just untuk form 6 dan cikgu-cikgu. Kita buat dekat dewan bawah tu kan. Jadi kita nak tengok apa contoh objektif program jamuan hari raya tu. Kita nak mengeratkan silaturahim antara beberapa orang pelajar. Kita nak latih pelajar macam mana nak uruskan kendiri. Uruskan kendiri tu macam ada yang tak erti bakar lemang, ada yang tak erti anyam ketupat. Tapi once kita buat projek tu, kita dah tahu macam mana nak menganyam ketupat. Okay. Yang seterusnya ialah pelbagai sumber. Pelbagai sumber ni dia bila kita buat apa-apa je, even though kita buat assignment kan, kita buat KK kan, kita kena jelaskan sumber apa yang kita gunakan. Sama juga dengan projek. Kita kena tahu sumber tu kita nak ambil daripada mana. Sumber kita ada 2. Sumber sekunder dan sumber primer. Kalau adik-adik sebagai MPP nak buat program dekat sekolah kan, cikgu adalah sumber awak semua. Awak nak dapatkan maklumat adalah daripada cikgu. Nak dapat kebenaran daripada cikgu. Okay. Yang seterusnya ialah jangka masa. Jangka masa ni dalam projek ataupun program kena ada jangka masa. Jangka masa ni bila program tu start dan bila program tu berakhir. Okay. Kalau tak ada jangka masa, itu bukan projek ataupun program. Itu kita panggil proses. Proses dia akan berulang-ulang kan. Okay. Kalau kita nak bezakan projek dengan proses, jangka masa itu adalah penting sebab kalaulah kita buat projek, okey, katakan kita start projek pada hari ni 18 hari bulan. Tapi kita buat je projek tu tapi tak ada poin akhir dia. Bila tarikh akhir dia tu kan, itu bermaksud kita buat proses sebenarnya. Benda tu akan berulang setiap tahun sebab tak ada akhir dia kat mana. Okey, kita kena tentukan bila kita nak start projek dan bila kita nak habiskan projek tersebut. Yang keempat adalah usaha sama. Usaha sama ni adalah teamwork daripada kalangan ahli jawatan kuasa. Kita ada macam dekat dalam MPP sendiri, kita ada YDP. Kita ada timbalan YDP, kita ada setiausaha, kita ada bendahari dan kita ada exco dia tersendiri kan. Okey, daripada YDP sampai exco tu kan, dia perlu ada usaha sama dalam menjalankan sesuatu program.
Kalau tak ada usaha sama, kalau YDP je yang buat kerja, benda tu tak akan berjalan. Dia akan stres seorang-seorang. So, yang exco ni tugas dia apa? Tugas dia untuk dia bantu YDP dan bantu MT, Majlis Tertinggi kan, untuk dia buat program tu supaya program tu berjalan dengan lancar. Yang seterusnya ialah penaja ataupun pelanggan. Okey, yang ni dia kalau program yang kecil-kecilan mungkin tak wujud. Mungkin ada ataupun mungkin tak ada. Kalau kita buat program besar, sebagai contoh kalau dulu Keladi selalu buat larian merdeka kan. Larian merdeka tu dia setiap bulan 8 kita buat larian merdeka tu, dia besar. Dia melibatkan banyak sekolah daripada banyak negeri kan. Jadi kita nak bagi makanan, baju, apa lagi, tempat, semua tu memerlukan duit, dana, bajet. So kita ada penaja ataupun kita ada pelanggan kita. Apa yang tapi kita kena bagi sesuatu lah dekat penaja tu. Apa yang penaja tu dapat? Bila dia bagi duit dekat kita, apa yang dia dapat? Okey, nanti kita tengok. Dan seterusnya adalah tahap ketidakpastian. Okey, dalam kita buat apa-apa pun tugasan, sama ada assignment, projek ataupun program, kita mesti ada tahap ketidakpastian dalam diri kita. Lagi-lagi bila kita first time nak buat projek ataupun first time nak buat program, kita daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah tak pernah pun pegang program, tak pernah pun buat projek sendiri kan. Tapi tiba-tiba masuk form 6, kena buat program, cikgu suruh buat program. Lagi-lagi online kan, lagi susah. Macam mana tu? So ada tahap ketidakpastian tu dalam diri semua orang. Tapi tahap ketidakpastian tu bukanlah satu, kita panggil satu sekatan untuk kita tak buat projek tu. Sebab apa? Sebab tadi kita dah ada objektif, kita dah ada sumber dan kita ada usaha sama. So tahap ketidakpastian tu boleh kita managekan dia. Okay? Dan yang terakhir adalah siri aktiviti saling bergantung. Siri aktiviti saling bergantung ni maksudnya bila kita buat group assignment kan, paling kecil kita buat group assignment lah. Kita bahagikan tugas. Okay, Amira buat pendahuluan, Fahim buat objektif pertama, yang lain buat objektif kedua, and then orang yang terakhir buat kesimpulan. Nampak tak? Aktiviti tu saling bergantung sebab you guys bekerja each other, dan assignment tu perlu assignment yang topik ke arah topik yang sama lah. Tak boleh lah si Amira buat objektif pasal alam sekitar, tiba-tiba si Fahim buat dia punya bahagian tentang isu perkahwinan. Tak boleh lah macam tu kan. So dia kena satu topik yang ke arah yang sama. Sebab tu kita panggil siri aktiviti tu saling bergantung. Okay, yang seterusnya kita akan tengok cabaran pengurusan dalam projek. Kalau kita nak buat projek, kita nak buat assignment, kita nak buat program, sekecil-kecil program, mesti ada cabaran dia. Cabaran tu tak kisahlah kecil ke besar ke, tetap dikira sebagai cabaran. Yang first adalah cabaran yang selalu kita hadapi adalah sumber. Kadang-kadang kita buat program kan, sumber yang kita dapat adalah sikit. Maksudnya macam tak tahulah macam mana nak buat proposal. Kita tak ada ilmu nak buat proposal. Mana sumber kita nak cari kan. Itu adalah salah satu cabaran lah untuk kita nak cari dekat mana nak cari proposal, contoh surat. Yang kedua adalah risiko. Risiko kita buat projek tu. Okay, kalau ni saya ambil contoh yang besar sikit kan. Project management ni dia ada kena-mengena dengan construction tau, pembinaan jalan, pembinaan bangunan. Kalau masuk dekat you, kita akan dapat contoh yang lagi besar lah. Kita tak dapatlah contoh yang kecil-kecil kan. Okay, risiko apa contoh dia? Contoh, you nak buat bangunan, you nak naikkan satu bangunan. Apa risiko dia? Takut bangunan tu runtuh, apa bahan yang kita gunakan untuk naikkan bangunan tu. Semua tu kita kena fikir sebab melibatkan nyawa, keselamatan orang ramai kan. Okay, yang ketiga adalah kepuasan pelanggan, dan yang keempat tu adalah stakeholder. Pelanggan dengan stakeholder ni, pelanggan tu kita boleh cakap dia sebagai penaja kita. Okay, dan stakeholder tu orang yang third party, orang yang ketiga yang ada kena-mengena dengan projek kita. Okay, sebagai contoh, kalau kita minta penaja untuk taja kita kan, dia pun bagi duit dekat kita. Cabaran dia apa yang kita nak bagi balik dekat penaja tu. Sebab dia tak bagi duit tu mentah-mentah kat kita. Dia pun mesti dia macam, I pun nak something juga. Apa yang aku dapat kalau aku bagi duit dekat korang untuk buat projek. Macam tu. Kalau dekat UUM sebagai contoh,
kalau kita buat kita buat program dengan tajaan luar, contohnya macam sebelum-sebelum ni pelajar UUM selalu buat program kecantikan, program fashion, semua tu kan. Mereka akan cari penaja yang berkaitan dengan kecantikan dan fashion. Sebagai contoh Avon, apa lagi, pencuci muka apa-apalah. Jadi apa yang company tu dapat? Company tu dapat daripada kami adalah potongan cukai. Mereka akan dapat satu voucher ataupun surat rasmi lah yang diberikan potongan cukai untuk mereka. So itu apa yang mereka dapat. Apa yang kami dapat adalah kami dapat duit untuk buat program. Okay. Yang seterusnya adalah quality. Quality ni dalam setiap benda kita buat, terutamanya projek dan program yang melibatkan orang ramai ataupun orang luar kan. Quality ni kita kena fokus lah. Sebab kita tak nak buat program, dia macam bila orang join program kita kan, bila dah habis program dia macam okay, apa yang kita dapat melalui program ni. Macam program tu macam kucak kacil lah, lepas tu lagi speaker dia tiba-tiba line hilang, and then dia punya tentative tak teratur. Pas tiba-tiba nak bergaduh kat dalam program, nak bergaduh ke apa ke kan. So quality tu tak ada. Kita kena jagalah quality tu. Yang seterusnya ialah jadual. Okay, dalam kita nak buat program ataupun projek tu, jadual tu penting. Jadual tu daripada kita start program tu. Start tu maksud dia apa? Bukannya macam hari ni kan, start pukul 9. Tak. Dia start daripada awal, daripada 2 bulan yang lepas kita buat apa? Kita buat paperwork, kita buat proposal, kita cari sekolah, kita contact dengan lecturer, kita tanya lecturer lagi, apa yang kita nak sampaikan, itu semua adalah jadual. Kita kena susun elok-elok so that kita tak macam berceramuk. Once jadual berceramuk, sebab kadang-kadang bila kita tak buat jadual, hidup kita akan macam kucak-kacik, and then mulalah stres kan. So jadual tu memang satu cabaran lah untuk pengurus projek buat. Dan yang terakhir ialah bajet. Bajet ni macam saya cakap lah, bajet ni sebagai contoh kalau macam MPP sekarang, dekat MPP tingkatan 6 sekarang, kalau dekat sekolah, cikgu yang akan fikir pasal bajet, cikgu yang akan fikir pasal penaja kan. Tapi once you guys masuk kat dalam alam universiti and then diberi peluang untuk pegang jawatan dekat dalam kelab bawah HR, bawah hal ehwal pelajar UUM, okay, you guys kena fikir bajet untuk program. Kalau program tu free, okay, alhamdulillah bajet kosong, tak perlu cari duit, tak perlu cari dana. Tapi macam mana kalau program tu memerlukan duit? Macam kita invite speaker daripada luar, contohnya kita nak panggil motivator daripada luar kan untuk bagi ceramah dekat program kita kan. Kita kena bayar orang tu, macam mana kita nak dapat duit? Selalunya kalau dekat UUM, kalau kita duduk dalam kelas dulu kan, waktu tak ada COVID ni, tiba-tiba kalau kita tengah fokus waktu kelas, apa yang dapat dekat tangan kita adalah satu sampul. Sampul tu merupakan kutipan derma untuk sesebuah kelab tu buat dapatkan dana untuk buat program lah. Yang lagi satu, dia selalu guna penaja. Dan juga duit kelab. Kalau kelab ada duit, kita akan guna duit kelab lah. Okay, itu merupakan cabaran-cabaran dalam pengurusan projek. Yang seterusnya kita akan tengok kita akan tengok kitaran hayat projek. Sama juga, kenapa saya pilih form 6 target saya untuk ajar benda ni, sebab dia sama. Kalau dekat form 6 belajar pengajian perniagaan kan, korang akan nampak kitaran hayat produk. Okay, ni kita nak buat projek, kita ada kitaran hayat projek tu sendiri. Kitaran hayat projek tu dia ada 4. Dia bermula daripada initiating, lepas tu dia akan pergi kepada planning, performing, dan last sekali dia akan pergi kepada closing. Kalau kita tengok dekat bahagian initiating tu kan, dia memerlukan effort kita untuk buat program tu. Kita kena ukur lah tahap effort kita tu macam mana. Kalau effort kita macam ala balai je kan, mesti program tu tak berjalan dengan lancar lah. Kita kena letak, kalau nak program tu megah, program tu dapat sambutan, effort kita mesti tinggi. Okay, datang dekat planning tu, kita akan nampak kita akan ada project charter dan juga baseline plan. Project charter tu apa? Project charter tu merupakan satu paperwork kertas kerja yang perlu awak buat berkenaan dengan projek tersebut. And then kita ada plan tentang program yang kita nak buat, apa yang kita nak buat, aktiviti yang kita nak buat, siapa speaker, siapa dia punya target participate. Itu plan yang kita kena buat. Dan kita ada bahagian performing. Kalian nampak kat situ kan, graf tu makin lama makin menaik, macam rancak je dia naik kan sampai ke atas tu kan. Okay, itu maksudnya dia
kan? Maksudnya dia tengah perform, dia tengah all out semua benda pada hari kejadian. And then kita akan adalah accepted deliverable yang input-input yang kita dapat semua tu, dan akhir sekali kita akan achieve project document. Okay, kita akan tengok satu demi satu untuk semua step ni. Okay, kita pergi dekat fasa permulaan, itu initiating phase. Okay. Fasa pertama ni, dekat bahagian initiating ni yang saya cakap pasal effort tu. First, kalau kita nak buat program, kita kena tahulah kenapa kita nak buat program tu. Kita kena pasti dulu keperluan, kena pasti dulu masalah ataupun peluang. Kadang-kadang kan, kita sebagai manusia, kita selalu tengok masalah tu as masalah. Masalah tu satu beban untuk kita kan. Tapi cuba kita bertindak sebagai seorang yang dewasa, kita tengok masalah tu sebagai satu peluang. Sebab bila wujudnya masalah, kita ada peluang untuk settlekan masalah tu. Okay? Contoh, kalau keperluan apa yang kita perlukan sepanjang pandemik COVID-19 untuk pelajar tingkatan 6 SMK Keladi. Katakan ada sesetengah student, ramai student yang tak boleh nak perform sejarah, tak boleh nak score subjek sejarah. Apa keperluan dia? Keperluan dia kita buat projek, kita buat bengkel sejarah. Okay, masalah dia apa? Masalah dia sebab 40 daripada 50 orang student tak dapat nak skor sejarah. Peluang dia apa dia? Peluang dia kita buat program lah. Macam tu. Okay. Next kita tentukan pemilihan projek ataupun program. Kalau kita dah tahu dah kan masalah dia tadi, ramai tak boleh nak skor sejarah. Jadi pilihan projek dia, kita buat apa? Kita nak buat jamuan ke? Ke kita nak buat bengkel? Kita buatlah bengkel sebab itulah masalah dia kan. Okay. So kita pilih projek bengkel. Kita kena bangunkan projek charter. Projek charter tu yang saya cakap tadi, paperwork. Apa yang terkandung kat dalam paperwork? Paperwork ni dia satu lembaran je, satu A4 yang dipenuhi dengan semua maklumat berkaitan dengan projek. Maksudnya apa nama projek tu, apa dia punya latar belakang pasal projek tu, kena nyatakanlah apa masalah yang berlaku sampai nak kena buat projek ni. Lepas tu kita kena nyatakan objektif kita buat program ni. Kita nak lahirkan pelajar tingkatan 6 yang boleh skor sejarah, yang boleh skor A. Lepas tu apa lagi? Kita boleh letak hari kita nak buat bengkel tu. Kita boleh letak target partisipan. Adakah kita nak libatkan pelajar form 6 tingkatan 6 kat Keladi je ke, ataupun kita nak masuk sekali dengan budak-budak dekat KTEK ke, dekat Coming ke kan. Lepas tu kita tentukan sama ada RFP ni diperlukan ataukah. RFP ni dia request for proposal. Okay, kita nak kita sebagai seseorang yang berminat untuk buat program dengan orang. Contohnya macam saya berminat nak buat program dengan MPP tingkatan 6 ni. So saya buat proposal. Proposal ni dia macam kita nak melamar lah. Saya lain macam pula cakap. Saya melamar Cikgu Syarul untuk buat untuk buat program ni. Okay. Itulah proposal tu. Okay. Itu pada fasa permulaan. Okay. Pada fasa yang kedua pula, fasa kedua ni kita merancang. Okay. Waktu ni kita kena tunjukkan bagaimana skop projek tu akan dicapai. Skop projek tu yang objektif yang kita tentukan tu. Macam mana kita nak capai objektif ni? Kita kena panggil cikgu yang cemerlang lah kan dekat daerah Kulim ni. Okay, siapa? Nak panggil cikgu Salmiah ke? Nak cari cikgu dekat KTEK ke? Nak cari cikgu dekat Coming ke yang boleh ajar sejarah supaya student boleh faham dengan jelas ni kan? Okay, yang seterusnya kita buat rancangan kerja. Dan buat rancangan kerja ni maksudnya dalam program bengkel tu apa aktiviti-aktiviti yang ada. Maksudnya apa kerja yang ada, sebab once kita ada aktiviti, contohnya pendaftaran, apa lagi, buat poster, teknikal, semua tu kan. Okay, so itu adalah aktiviti. Kerja dia dia kena buat Google Form, dia kena buat form untuk berdaftar, dia kena pergi cari mic, dia kena pergi cari speaker, itu adalah kerja. Dan dia kena rancang lah. Dia nak dapatkan mana speaker tu, nak dapat mana mic, borang tu, nak print berapa helai, itu adalah rancangan. Okay, yang seterusnya pelan asas ni itulah
sepanjang program tu kan kita kena fikir macam mana program tu akan berlangsung daripada pagi tu pukul berapa, habis pukul berapa, ada take 5 ke tak ke straight sampai habis. Kalau program tu 9 sampai pukul 1 kan, ada rehat ke tak ke 9 sampai pukul 1 tu terus belajar je kan, kena ada plan. Dan seterusnya kita kena ada perlu ada sumber sebenar lah untuk rancang kerja. Sumber tu adalah daripada cikgu. Maksudnya macam kita nak guna cikgu luar kan nak ajar kita kan. Kita nak ada cikgu luar untuk ajar kita kan. So sumber kita nak dapat phone cikgu tu, kita nak dapatkan profil cikgu tu. So dari mana? Daripada cikgu kita lah. Kadang-kadang kita minta lah dekat cikgu Kalsum ke, cikgu Zul ke, cikgu Syarul ke kan, cikgu Samia ke, ada tak kenalan cikgu daripada sekolah luar. Itu sumber kita. Okay, itu fasa perancangan. Next kita akan tengok fasa pelaksanaan. Okay, fasa pelaksanaan ni di mana hari projek ataupun program berkenaan tu berlangsung. Dekat fasa performing ni lah, pelaksanaan ni lah, sebab tu kita nampak dia punya graf meningkat kan. Sebab apa dia naik macam tu? Dia naik mencanak sebab macam tu sebab waktu tu kita all out, kita nak kena capai objektif kita. Kita pulun habis-habisan supaya objektif yang kita letak dekat dalam kita punya paperwork tu tercapai. And then kita kena tingkatkan langkah sebab ada banyak sumber yang kemungkinan akan ditambah semasa program tu dilaksanakan. Apa maksud dia? Contohlah, kita nak buat bengkel sejarah je kan tadi kan. Tapi tiba-tiba waktu kita meeting, waktu kita buat paperwork, tak ada pun kita nak cakap, okay after pukul 1, pukul 2.30 lepas solat macam tu, kita akan ada makan-makan untuk pelajar form 6. Kita akan makan-makan dekat bilik gerakan. Dekat waktu meeting, dekat dalam proposal tak ada pun cakap macam tu. Tapi tiba-tiba waktu kejadian tu, cikgu telah lebih baik hati nak belanja sebab program berjalan dengan lancar kan. So sumber dia tu ditambah. Apa yang kita kena buat? Takkan kita nak duduk diam je cikgu yang buat kerja kan, rezeki. Sebab cikgu form 6 kita semua baik-baik, semua rajin belanja makan sebab tu semua gemuk-gemuk. Okay, takkan kita macam nak biar cikgu je yang buat semua tu kan. Kita as a student, kita as a MPP, kita kena buat kerja tu. Contoh kalau pendaftaran dah habis dia punya kerja, dia pergi dekat bangunan form 6 tu, pergi dekat bilik gerakan, okay tengok apa yang kita kena susun. Okay, meja nak letak bihun dekat mana, air dekat mana. Itulah sebab kita cakap tingkatkan langkah. Okay. Yang seterusnya kita nak memantau dan mengawal perkembangan. Sepanjang program ni, contohlah orang yang pegang program tu, kalau cikgu cakap, okay, Amin jadi director program ni. Okay, adakah Amin tu akan duduk relax je dekat belakang tu, dia buat bodoh je. Dia macam, oh cikgu yang ajar so aku tak ada buat apa-apa lah. Tak. Amin tu dia sebagai seorang director program ataupun pengarah program tu, dia kena pantau. Dia kena pantau pergerakan program, dia kena pantau AJK dia buat apa, AJK pendaftaran sekarang ni tengah buat apa, dia tengah selfie ke kat luar tu, panggil dia buat kerja. AJK apa lagi, technical alright tak alright, adakah cikgu yang cikgu perlukan marker yang lebih terang ke untuk mengajar. Kita kena kawal semua benda tu, sekecil-kecil, nampak macam kecil pasal marker je kan, pasal marker untuk tulis kat whiteboard, tapi benda tu akan efek kepada kita punya program lah. Okay, yang seterusnya adalah ambil tindakan pembetulan mengikut keperluan. Selalunya kalau kita tengah buat program kan, macam sekarang ni kita tengah buat program, mesti ada benda yang berlaku. Maksudnya macam ada ketidakpuasan hati ke, ada benda yang tersalah sikit lah berkenaan dengan program yang sedang berjalan ni kan. Jadi kita as a professional, kita tak boleh lah nak marah-marah depan orang ramai kan. Lagi-lagi kalau program tu face to face, kita duduk dekat dalam satu tempat yang sama kan, orang ramai dengar apa semua kan. So tak boleh lah macam, yang salah, lepas tu bergaduh kat situ pula kan. Tak nampak profesional. Kita kena uruskan benda tu betul-betul. Kita macam okay, jom pergi belakang bangunan, kita nak pegang belakang bangunan tu, nak bergaduh ke nak apa ke, kat situ lah. Okay, dan terakhir kita kena urus dan kawal perubahan dengan kebenaran penaja. Ini kalau ada penaja lah. Sebab selalunya penaja macam dia nak ikut kepala dia juga, sebab kita ada kepala kita, dia pun ada kepala dia pun ada angin dia. So kalau kita macam buat keputusan ikut kita je tanpa bagi tahu dia, kemungkinan dia akan macam tak suka lah dengan cara kita tu, dan next program mungkin dia tak nak taja kita dah ke. Sebab kita kena jaga tahu hubungan dengan penaja ni.
Kalau sekali tu dia jadi penaja, mungkin tahun berikutnya dia mungkin boleh jadi penaja lagi kalau dia berkenan dengan cara kita bekerja. Okay. Dan fasa yang terakhir adalah fasa closing ataupun penutup. Penutup ni kita buat apa? Penutup ni bila kita dah tutup kedai lah, kiranya dah kemas dewan, dah kemas tempat kita guna apa semua tu kan. Hari pun dah gelap, kita tidur, esok pergi sekolah balik, kita nak kena buat apa? Kita nak kumpul data dan buat pembayaran. Kumpul dan buat pembayaran ni maksudnya sepanjang program berlaku, mungkin ada kadang-kadang kita kan naik kereta apa semua kan, keluar, mungkin kita terguna duit kita untuk buat program. Contohnya macam nak beli marker tadi tu, marker tak ada kan, kita pergi koperasi, kita beli marker guna duit kita sendiri. Walaupun marker tu berharga RM1.50 je kan. Pada hari yang terakhir ni lah, waktu kita nak buat pengumpulan pembayaran ni lah, kita tunjukkan resip. Okay, hari tu aku beli marker RM1.50 dekat koperasi. So aku nak claim lah. Duit apa yang hampa nak claim? Claim waktu ni. Okay. Yang seterusnya kita nak iktiraf dan menilai kaki tangan. Kaki tangan tu AJK kita lah, daripada kita punya director, kita punya naib director, kita punya SU, kita punya bendahari, kita nak nilai semua orang. Even though AJK bawah pun kita kena nilai. Macam mana kerenah si director ni, adakah dia panas badan asyik nak marah, nak ikut kepala dia je. Yang si bendahari ni, adakah dia kutip duit macam dia kutip duit Along kutip duit. Lepas tu AJK bawah ni, adakah dia diberikan tugas tapi dia tak buat pun tugas dia dengan elok. So waktu ni lah kita macam kita buat postmortem. Postmortem ni kita duduk ramai-ramai kan. Kita keluarkan apa yang kita rasa sepanjang program. Bukan sepanjang program lah, daripada awal kita rancang program tu. Apa yang kita tak puas hati, kita luahkan dengan cara yang baik lah. Janganlah gaduh-gaduh baling-baling kasut pula dekat dalam bilik gerakan tu kan. Dan seterusnya kita buat laporan akhir. Laporan akhir ni report. Setiap program ataupun projek kena ada report so that kita nampak yang projek tu telah tamat. Kalau projek tak tamat, kalau projek tu masih lagi macam dia menyepi je, maksudnya kita telah gagal untuk capai objektif program kita tadi. Okay. Program tu dikira sebagai dah tamat, dah settle apa semua lepas laporan terakhir tu dibuat. Laporan tu ada banyak lah. Laporan tu kita akan cakap balik, adakah objektif kita yang kita letak dekat paperwork kita tu tercapai. Apa yang berlaku sepanjang program, apa kelemahan program, apa feedback daripada orang ramai. Okay. Waktu tu kita letak kat dalam report ataupun laporan terakhir ni. Okay, itu adalah kitaran hayat untuk projek. Yang seterusnya kita akan tengok dekat proses perancangan projek. Okay, dalam kita nak buat projek, kita mesti ada perancangan kan. Kita first macam tadi kita kena tetapkan objektif projek, objektif yang jelas. Apa objektif yang kita nak buat? Ini kita tentukan skop kerja. Skop daripada program tu apa yang kita nak buat. Seterusnya, yang ketiga adalah WBS. Apa itu WBS? WBS ni kita merupakan salah satu alat yang diguna pakai dalam kita menguruskan projek. Nanti kita akan tengok WBS ni apa. Okay? WBS merupakan step yang ketiga untuk proses perancangan projek. Okay? Yang ketiga, kan? Okay. Yang seterusnya ialah agihan tanggungjawab. Bila kita dah nak buat program ni kan, mesti ada tanggungjawab. Okey, director apa tanggungjawab dia? SU tanggungjawab dia buat surat, buat itu, buat ini. Bendahari tanggungjawab dia apa? Lepas tu kita kena tentukan aktiviti khusus dan aktiviti urutan. Aktiviti khusus ni yang ibu dia, apa yang kita nak buat. Contoh kalau kita nak buat jamuan hari raya Form 6 kan, nak bakar lemang. Bakar lemang tu adalah aktiviti yang khusus. Aktiviti urutan dia tu apa? Yang bawah tu lah, yang kita basuh buluh, kita lap kita punya apa tu, daun pisang, basuh kita punya beras pulut. Itu aktiviti urutan. Yang seterusnya jangka masa projek. Kita ada awal, bila projek itu start dan bila projek tu akhir. Yang seterusnya tempoh projek. Tempoh projek tu dia berbeza tau dengan jangka masa. Jangka masa tu kita tengok bila projek tu mula dan bila projek tu akhir. Tempoh projek tu yang kecil, yang waktu program tu kita berlangsung macam hari ni. Tempoh dia bila berapa jam? Sejam setengah, daripada pukul 9 sampai pukul 10.30. Itu tempoh. And then kita kena buat jadual projek.
Jadual projek itulah yang kita kena buat jadual elok-elok so that orang ramai macam peka, okay ni jadual aku, ni jadual hang, macam tu lah. And then anggaran kos projek ataupun bajet ni kita nak bakar lemang ni berapa bajet kita, berapa puluh, berapa perut nak makan lemang ni, okay. Yang last sekali tentukan belanjawan, kita kena buat belanjawan. Maksudnya duit keluar masuk tu wajib lah, kalau tak kita macam persoalkan jugalah mana pergi duit-duit yang kita laburkan, yang kita bagi apa semua tu kan. So belanjawan tu penting lah. Okay, yang seterusnya kita akan masuk dekat alat yang diguna pakai dalam pengurusan projek. Hari ni saya akan fokus 3 alat, okay? 3 alat yang sering diguna pakai dalam kita nak uruskan projek. Sebenarnya kalau awak masuk UUM ambil kos pengurusan teknologi, subjek ni merupakan subjek wajib lah. Subjek pengurusan apa? Pengurusan projek. Okay, subjek ni merupakan subjek wajib yang diambil oleh jurusan pengurusan teknologi. Sini awak semua yang masuk UUM ambil MOT ni, semua wajib ambil benda ni dan mereka akan belajar lagi mendalam tentang alat yang sering dipakai dalam pengurusan projek. Okay, kita akan belajar 3. Satu adalah WBS, yang kedua adalah network diagram dan yang ketiga adalah project scheduling. Kita akan tengok WBS dulu. Apa WBS ni? Okay, WBS ni adalah work breakdown structure. Okay, ini adalah untuk kita tengok tugas dan tanggungjawab yang ada dekat dalam kita punya program. Okay, kalau kita buat program mesti kita ada aktiviti kecil-kecil kan. So kita nak bahagi. WBS ni rupa dia macam peta pokok je. Dia macam turun ke bawah je. Apa kegunaan WBS ni? Dia secara ringkasnya kita nak lebih senang untuk kita tengok siapa punya tugas untuk aktiviti tu. Aktiviti tu siapa yang pegang. So that nanti macam, sebab selalunya kalau kita buat paperwork ke apa kan, kita just tulis atas kertas. Kita just tulis okay, director adalah Amin. Penolong dia Farah. Lepas tu SU dia ini. And then pergi pula dekat bahagian AJK kita tulis. AJK makanan Izzatul. AJK pendaftaran Izzat. Dia macam kita susah nak tengok. Bila kita tengok senarai tu kita macam okay, lagi yang bawah-bawah ni buat apa kan? Lagi dia selain berdaftar tu dia buat apa je? Kita nak tengok cabang-cabang dia so that itulah kita buat WBS, work breakdown structure ni. Okay, work breakdown structure ni dia ada level tau, dia ada level by level. Dia akan bermula dengan level kosong bahagian atas tadi tu. Sebelah kiri tu nampak kan? Dia tulis dengan warna biru tu. Level kosong. Level kosong tu apa dia? Level kosong tu dia adalah khas untuk siapa yang pegang projek tu. Kalau katakan cikgu yang pegang projek tu kan, jadi nama cikgu lah. Kita letak kotak yang pertama. Atira boleh tunjuk? Atira hilang. Pelik. Okay, saya minta maaf. Sekejap Ada masalah teknikal ke? Okay, it's okay. Backup? Okay, sekejap. Where's my slide? Sekejap, okay. WBS. Okay, sekejap. Yang ni yang sebentar ya. Yang ni kita dah. Maaf ya, akak-akak ni dia duduk dekat lain-lain negeri. So ada yang banjir, ada yang hujan lebat. Sekejap Kita ada dekat mana? Sini kan? WBS. Ya. Okay. Nampak Okay, nampak. Besar kan?
belum besar kan? Okey dah. Sekejap. Dia lambat sikit. Okay, benda macam ni selalu jadi ya kat dalam program. Masalah teknikal selalu jadi je. So tak boleh nak marah siapa-siapa sebab masalah utama dia adalah internet. Internet yang nak gaduhkan kita. So tak boleh nak Nampak gaduh tak? lah. Nampak dia tak besar ataupun line slow. Okey, sekejap Mungkin sebab okey, sorry ya adik-adik, sekejap ya. Okay, Tira cakap question dia dah okey dah dekat UUM. Silakan Tira. Okay, kita kembali balik. Tadi kat mana tadi? Kita cakap level kosong kan. Level kosong ni khas untuk siapa yang pegang program tu. Kalau cikgu, katakan cikgu lah yang pegang program tu, so cikgu lah yang kita letak nama. Okay, kita tengok dekat kotak yang atas kali tu kan. Web-based reporting system itu adalah program yang besar. Okay, program yang paling besar. Kalau katakan adik nak buat program, kena buat WBS ni kan. Apa yang kita nak letakkan dekat web-based reporting system tu, kita letak nama program tu. Contohnya macam jamuan Aidilfitri tingkatan 6. Okay, letaklah jamuan Aidilfitri tingkatan 6. Lepas tu bawah kotak tu ada nama BAT. BAT tu siapa dia? BAT tu orang yang bertanggungjawab ataupun director untuk program tersebut. Kalau kata director untuk program tersebut adalah Cikgu Syarul. Okey, letaklah nama Cikgu Syarul. Cikgu Syarul Ismail, letak macam tu. Okey, itu level kosong khas untuk dia je sebab dia kepala projek tu. Okey. Yang seterusnya, bawah sikit kita ada level 1. Level 1 ni lah kita senaraikan aktiviti-aktiviti yang ibu aktiviti tu. Contoh tadi kita nak bakar lemang. Okey, bakar lemang adalah aktiviti yang pertama. So kita letak dekat kotak pertama tu yang problem definition tu kan. Okey, kita letak bakar lemang. And then kita letak nombor 1 dekat atas kotak tu sebagai tanda, oh bakar lemang ni program, aktiviti program yang pertama. Tapi siapa dia punya kepala untuk pegang bakar lemang ni kan? Siapa yang bertanggungjawab? Yang bertanggungjawab kita pilih lah. Okay, kita pilih Cikgu Zul, katakan Cikgu Zul sebagai orang yang manage untuk bakar lemang. Okay, tu aktiviti 1. Kita senaraikan, kalau aktiviti tu ada 10, kita senaraikan 10 pada level 1 tu. Nampak tak? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu kan. Lagi banyak aktiviti, lagilah banyak kolom yang kena tambah. Okay. Seterusnya kita pergi dekat level 2. Okay, level 2 ni wujud bila kita ada anak-anak aktiviti untuk level 1 tu. Okay, tadi kita cakap kita nak buat aktiviti bakar lemang yang diketuai oleh Cikgu Zul. Okay. Okay, Cikgu Zul adalah kepala dia nombor 1. Jadi bawah Cikgu Zul mesti ada pekerja dia juga. Mestilah kita ni sebagai student kita kena tolong cikgu lah kan. Takkan nak makan je kan. So akan wujud aktiviti 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Sebanyak aktiviti yang ada kita senaraikan. Contoh, kita nak bakar lemang tadi kita perlu basuh buluh dulu kan. Okay, 1.1 letaklah basuh buluh. Siapa dia punya tanggungjawab? Tanggungjawab tu dipikul oleh Amin. Okay, so letak basuh buluh Amin. Okay, 1.2 nak basuh beras pulut siapa? Amira basuh beras pulut. So tulis 1.2 letak situ basuh beras pulut and then nama dia yang Jack tu kan. Kita ubahlah, ubah nama dia Amira. And then sama juga dengan 1.3. Kalau ada 1.4 letak 1.4. Okay, itu level 2. Sekarang ni kita tengok dekat slide ni. Kita tengok yang aktiviti 3 sebab aktiviti 3 ada level 3 kan. Okay. Dekat aktiviti ni dia akan ada level 1 kepala dia. Ibu kepada aktiviti tu. And then dia ada anak-anak kecil dia iaitu 3.1, 3.2, 3.3 kan. Tapi aktiviti tu perlukan lagi ramai lagi AJK. Contohlah kalau nak buat rendang. Kepala dia Cikgu Nora, katakan Cikgu Nora yang nak buat rendang tu kan. Okay, so dekat level 1 tu kita dah letak dah nama Cikgu Nora. Dan dia punya tugasan masak rendang. Okay, level 2 kita ada anak-anak dia yang kecil-kecil. Siapa nak masak rendang? Okay, Nadira. Nadira buat apa? Nadira potong daun kunyit. Lagi siapa dia lagi? Nak basuh ayam, nak basuh daging. Tugasan siapa kita letak dekat level 2. Level 3 ni akan wujud bila siapa nak basuh. Last kali dah makan,
dah habis makan rendang, dah habis perut dah kenyang, siapa nak basuh kuali tu, siapa nak basuh cedok tu apa semua kan. Okay, so sebab tu level 3 tu akan wujud lah. Okay, 3.1.1 Zamir yang akan basuh pinggan mangkuk. Lepas tu Farah 3.1.2 Farah yang akan ambil balik periuk apa semua tu, letak dekat bilik kemahiran hidup. Okay, dia ada tugasan dia. Bila kita buat WBS ni, kita akan nampak dengan lebih jelas lah. Okay, yang ni saya explain dua contoh je, aktiviti 1 dengan aktiviti 3. Tapi kalau ada banyak lagi aktiviti, buat macam tu lah, dia akan lagi bercabang. Kemungkinan dia akan ada level 4 ataupun level 5. Dia tak berhenti sampai level 3 je. Depends on your AJK, depends on your activity. Okay, yang seterusnya kita akan tengok alat yang kedua, iaitu network diagram. Okay, tadi WBS tadi tu dia macam peta pokok, dia menurun kan. Tapi network diagram ataupun aliran aktiviti ni, dia merupakan carta alih. Dia ke arah kanan, dia pergi ke arah sana. Okay, okay, so kenapa kita buat benda ni? Kita nak tengok WBS tadi tu kita buat sebab apa? Kita nak tengok aktiviti tu dipegang oleh siapa. Network diagram ni kita tambah sikit. Aktiviti tu siapa yang bertanggungjawab, siapa punya nama, apa dia punya aktiviti, dan satu lagi yang kita tambah adalah berapa peruntukan hari untuk aktiviti tu dijalankan. Okay, contohnya kalau kita nak buat bakar lemak tadi tu, mungkin kita perlukan dalam 3 hari kita nak pergi cari buluh. So daripada hari kosong sampailah hari yang ketiga tu, kita kena effort lah pergi cari buluh. Okay, kita akan pergi tengok lebih mendalam lagi pasal network diagram ni. Yang seterusnya, okay, ini adalah key network diagram. Kata kunci untuk network diagram. Okay, network diagram dia punya rupa tu adalah petak ataupun bulat. Dia boleh jadi dalam apa-apa bentuk, bulat ataupun petak. Okay, selalu kita buat petak lah. Okay, dalam petak tu, dalam kotak tu kita ada apa? Atas tu kita kena letak aktiviti yang kita nak buat. Apa aktiviti? Bakar lemang, buat ketupat. Itu kita letak atas itu. And then pada kotak yang pertama, bahagian kiri sekali tu, kita letak aktiviti number. Berapa peruntukan hari dia, berapa hari yang kita nak buat benda tu. Lepas tu yang tengah-tengah tu kita letak siapa person in charge untuk aktiviti tersebut. Macam bakar lemang tadi, dia punya person in charge adalah Cikgu Zul. So kita letak nama Cikgu Zul. Okay, ini adalah key network diagram. Dia ada 3 benda je, activity description, activity numbers dan juga person responsible. Yang seterusnya kita akan tengok perbezaan. Okay, dalam network diagram ada 2 jenis. Satu siri, satu lagi bukan siri. Okay, siri ni macam mana? Siri ni dia satu arah je. Dia satu dia je. Selalunya projek ataupun program yang bersiri ni jarang berlaku lah. Tapi kita boleh tengok dalam kita nak buat assignment. Okay, once kita nak buat assignment, kita kena identify dulu topik kita nak buat assignment. Alam sekitar ke? Isu perkahwinan ke? Kita nak buat pasal apa? Kunci kira-kira ke? So kita kena first, activity A yang kita buat adalah kita identify dulu topik yang kita nak buat. Lepas tu kita buat research. Kita buat research pasal kita punya assignment tu. Lepas tu kita terus buat paper draft. And then bila kita hantar paper draft whatsoever, ada pembetulan, kita edit paper draft. And then bila cikgu dah cakap, okay dah lulus, boleh buat presentation, kita buat presentation. And then kita ada final draft, finish kita punya presentation, and then kita punya assignment siap. Submit siap, dah boleh tidur dah. Okay, itu satu hala. Dia tak perlu ada macam bercabang-cabang sebab itu assignment individual kan. Tapi berbeza dengan non-serial sequential logic. Non-serial ni dia selalu berlaku bila kita buat projek, kita buat program yang besar kan. Sebab apa dia berlaku? Sebab contoh tadi kita ada YDP lah, YDP MPP kan. Dia nak buat program. So YDP ni dia dengan MT Majlis Tertinggi Setiausaha dia, bendahari dia akan buat dulu, identify topik yang dia nak buat. Lepas tu dia akan research, dia akan cari, macam kalau kita nak buat program ni kita kena macam ni. And then dia akan ada buat paper draft untuk dia buat ni lah, macam paperwork apa-apa semua tu kan, untuk dapatkan kebenaran. Once dah dapat kebenaran,
banyak aktiviti yang boleh buat. Bila kita nak buat program, kita kena dapatkan kebenaran, kena dapatkan kelulusan cikgu dulu. Baru kita boleh buat program kan. So once kita dah dapat kebenaran tu, banyak aktiviti yang boleh kita buat. Nak buat apa? Nak buat poster, nak apa ni, kita nak fikir pasal aktiviti, nak buat Google Form ke, nak hias ke, waktu tu kita dah nampak bercabang. That's why after aktiviti C iaitu paper draft tu, kita nampak dia macam terpecah dua kan. Terpecah dua tu maksudnya orang yang atas tu dia kena buat aktiviti yang lain, orang yang bawah tu kena buat aktiviti lain. Maksudnya kalau kita tengok aktiviti D iaitu edit paper kan, lepas dia buat paper draft, orang yang pegang aktiviti D tu dia boleh edit paper, tapi dalam masa yang sama orang lain boleh buat boleh prepare untuk presentation. Prepare presentation tu maksudnya dia buat slide, dia buat macam-macam lah untuk dia buat presentation tu nanti. So each of these people akan buat tugasan yang berlainan dalam masa jangka yang sama. Okay, tapi pada akhir sekali dia akan bergabung balik sebab kita kena kumpulkan kan dokumen yang kita buat berasingan tadi. Contohnya kalau Amin buat edit paper, Farah buat prepare presentation. Last kali untuk dia habiskan program ni, untuk dia dapatkan title projek tamat, dia pun kena gabung lah dokumen tu kan. Kena gabung, kena susun, atur balik. Dia nak submit tu kena submit sama-sama. Sebab apa? Sebab kerja yang kita buat ni kena berkumpulan. Okay? Sebab tu last kali kita gabung balik. Tadi dia terpecah dua, sekarang ni dia gabung balik untuk jadi finish. So aktiviti tu akan finish. Itu perbezaan antara network diagram yang bersiri dan juga bukan bersiri. Okay? Dia ada perbezaan kat situ. Kalau siri dia macam straight je. Kalau non-siri dia ada terpecah and then masuk balik. Macam tu lah. Okay. Next kita akan tengok bahagian project network punya term-term yang selalu diguna pakai lah. Ini 6 yang tak adalah basic. Dia ada banyak lagi. Kalau kita belajar project management ni, actually dia ada banyak lagi, tapi disebabkan kekangan masa kan, saya ajar yang umum dia. Okay, yang pertama kita ada pass. Pass ni apa dia? Pass tu error. Nampak kan tadi daripada satu kotak pergi ke satu kotak dia ada error kan? Itu adalah pass. Event. Event tu adalah jenis aktiviti yang kita buat. Apa nama aktiviti tu? Kita ada note. Note tu apa dia? Note tu itulah A, B, C, D sampai Z. Okay. Apa note tu untuk apa sebenarnya? Note tu actually kita letak A, B, C tu supaya dia nampak lah. Oh, A ni aktiviti pertama, B tu aktiviti kedua. Kenapa kita tak letak nombor? Sebab network diagram punya format dia memang macam tu. Dia tak guna nombor, dia guna objek. Okay. Yang keempat, predecessor. Predecessor ni dia merupakan aktiviti yang dia kena buat dulu. Dia kena buat dulu aktiviti tu so that aktiviti yang seterusnya tu boleh dibuat. Kalau aktiviti predecessor ni, kalau predecessor ni tak berjalan, orang lain tak boleh berjalan juga. Selagi dia tak settle, orang lain tak boleh settle. Okay? Successor adalah aktiviti yang selepas daripada predecessor tu. Okay. Okay, bila predecessor dah settle, barulah successor tu wujud. Maksudnya contoh kalau kita nak buat program, kena ada paperwork dulu. Paperwork tu adalah predecessor. Paperwork tu wajib buat. Once kita dah ada predecessor, barulah kita wujudnya successor. Successor tu apa? Surat, poster, borang, apa lagi, macam-macam lah. AJK tu akan wujud. Dan last kali kita ada earlier start date. Ini bila kita nak start kita punya tugasan tu. Okay. Kita akan tengok one by one ni. Okay, ini adalah perbezaan antara AOA dan AON. AOA tu activity on error dan yang satu lagi activity on noise. Apa beza dia? Beza dia, AOA tu yang atas tu, kita tengok dia punya note ABC tu duduk dekat atas error. Dia tak duduk dekat dalam bulatan kan? Itu adalah AOA. Kalau AON, kita letak note ABC tu dekat dalam kolom kita. Apa beza dia? Kita boleh guna ke mana-mana kan? Kita boleh je guna mana-mana. Cumanya orang yang buat projek besar-besar kan, dia pun selalu guna AON. Yang bawah tu kita letak note dekat bahagian dalam kotak. Sebab apa? Sebab dia nampak lagi kemas lah. Daripada yang atas tu dia nampak macam pening. Kita nak tengok mana satu program dia. Macam tu kan.
Okay, next kita akan tengok. Okay, ini pun merupakan term juga, antara term yang penting untuk network diagram. Yang pertama adalah merge activity dan yang kedua adalah burst activity. Merge activity ni apa? Merge activity ni dia aktiviti yang banyak, dia 1, 2, 3 aktiviti dan last kali dia akan combine jadi satu aktiviti. Okay, contohnya apa? Macam tadi tu, kita ada, contoh aktiviti A tu introduction untuk assignment. Aktiviti B adalah kajian dapatan kita. Aktiviti C adalah kesimpulan. Okay, jadi daripada A, B, C ni kita akan combinekan dia jadi aktiviti D, iaitu kita nak buat apa? Kita nak buat full report. Combination ke apa ke, okay? Itu merge, daripada banyak dia jadi satu. Di sebelah satu. Okay. Yang kedua adalah burst activity. Burst activity ni dia terbalik sikit daripada merge activity tu. Burst dia daripada satu dia kepada banyak. Okay. Maksudnya macam tadi saya cakap paperwork. Paperwork adalah activity A. Paperwork adalah activity A. Dia akan burstkan menjadi banyak aktiviti. Macam saya cakap tadi, dia boleh buat surat, dia boleh buat poster, dia boleh buat Google Form, dia boleh buat apa lagi, AJK, technical apa semua tu boleh bergerak. So, bila adanya aktiviti A ni, dia akan burstkan banyak aktiviti lagi. Okay? Itu perbezaan dia. Merge ni daripada banyak kepada satu. Burst ni daripada satu kepada banyak. Okay, boleh tangkap? Kod-kod masuk ke dalam quiz lagi? Okay. Next slide, kita akan belajar. Okay, ni adalah complete tau. Ni network diagram yang complete. Apa yang dikatakan yang complete? Okay, kita tengok. Kita ada kotak. Sampai dekat H tu kita ada kotak. Okay, complete sebab dia duduk dekat dalam satu kolom. Sama ada dia nak buat kotak ataupun dia nak buat bulat-bulat. Okay, and then kita ada pass. Pass tu error. Okay. Dia ada error, banyak error kat situ menunjukkan kepada satu aktiviti kepada aktiviti yang lain. Lepas tu kita ada aktiviti dia. Apa aktiviti yang duduk kat dalam tu? Kita ada kontrak, kita ada design, kita ada market ID, ada survey. Lepas tu kita ada note. Note dia apa? Dia ada A, B, C, D sampai H kan. Lepas tu apa lagi? Okay, kalau kita tengok kita ada burst dan kita ada merge activity. Dekat mana ada burst dengan merge? Ada bagi tahu tak? Ada siapa-siapa nak jawab tak? Dekat mana berlakunya merge activity dan burst activity yang saya explain tadi? Ada tak? Nak cuba ke? Nak cuba saya back in RM1. Tak apa. Korang boleh je buka mic and then cakap. Tak ada masalah. Buka je mic. Okay, ada nampak tak dekat mana merge, dekat mana burst? Sebab tadi saya cakap apa? Merge tu daripada banyak kepada satu. Burst tu daripada satu kepada banyak. Sebab burst tu macam kita sembuh kan. Burst. Okay, tak apalah, tak ada siapa yang jawab kan. Faham bagi ni hujan-hujan ni. Okay, kalau kita nak tengok kat situ, kat mana nak nampak burst? Burst berlaku dekat aktiviti A tu. Dekat kontrak tu, dia akan burst kepada B dan C. Kan, dia akan sembuh B dan C. Tapi merge akan berlaku dekat bahagian B, C dan D. B, C dan D akan merge kepada D. Okay, itu yang berlaku lah. Itu dia dikatakan complete sebab ada term-term full dekat dia ni. Dia dipenuhi dengan semua term tu. Okay, next kita akan tengok. Ini pun lagi satu sebelum tu. Okay, ini pun yang tadi tu. Okay, ini pun merupakan network diagram yang complete. Dia apa yang beza yang daripada yang sebelum tu? Beza dia adalah task duration. Nampak tak? Dekat sini ada penambahan ada apa kita panggil nombor. Nampak tak? Dekat kontrak ada 5 kan? Apa maksud 5, 13, 6 tu? Maksud dia adalah duration ataupun waktu yang diberikan untuk orang yang memegang kontrak tu siapkan dia punya task. Contohnya A kan, kalau kita tengok dekat kolom A tu, kontrak tu, okay, katakan kalau saya diberi task kontrak untuk buat kontrak, apa yang saya buat adalah saya kena buat kontrak tu dalam masa 5 hari. 5 hari diperuntukkan. Sama juga macam survey. Survey diberi masa peruntukan selama 13 hari.
Okay, next kita akan tengok ini adalah pengiraan, okay. Macam mana kita nak tahu sama ada kita punya program tu berjalan mengikut duration yang diberikan. Alright, kita tengok kontrak tadi. Ada nombor 5 kan dekat situ kan. Okay, 5 tu tadi saya cakap dia punya task duration, masa yang diperuntukkan untuk buat kontrak adalah selama 5 hari. Okay, bila kita buat projek, kita akan start dengan hari kosong. Kita tak akan mula dengan hari pertama. Sebab apa? Sebab memang dia mengikut alam dia lah. Bila kita nak projek je, kita kena start dengan day 0. So kita letak kosong dekat bahagian kiri tu. Dekat dalam kotak tu, kita ada A kan. A, kita ada kontrak and then kita ada peruntukan masa 5. Tapi kita kena letak kosong sebagai tanda, kosong ni hari yang mana aku kena start buat kerja. Okay, so kita kena letak kosong dekat bahagian kiri tu. Jadi kosong kita tambah dengan duration yang diberikan dekat kita 5. Kosong tambah 5 kita akan dapat 5. Kan? Okay. Maksudnya pada hari yang kelima, 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Pada hari yang kelima ni kontrak tu dah kena siap. Kontrak tu dah wajib siap dah. So that activity B dan activity C boleh buat. Okay, bila kontrak dah siap, kita pergi dekat activity B. Activity B adalah design. Masa yang dia peruntukkan adalah 5 hari dia peruntukkan untuk kita buat design. So tadi kontrak tu siap hari yang keberapa? Kontrak tu siap hari yang kelima kan? So kita letak 5 tu dekat bahagian design belah kiri tu. Maksud kata pada hari yang kelima, design tu dah kena buat kerja dah. Sebab once kontrak tu siap pada hari kelima, terus design take over. Okay, design take over pada hari yang kelima. Jadi hari kelima tambah dengan duration yang dia bagi untuk siapkan design, 5 tambah 5 akan dapat 10. Kan, akan dapat 10. Sama juga dengan market ID kat bawah tu. Market ID adalah aktiviti C, aktiviti yang ketiga yang kita kena buat. Dalam masa yang sama kita buat design, kita kena buat market ID juga. Okay, market ID dia kena buat bila? Dia kena start buat market ID pada hari yang kelima. Sebab apa dia kena buat pada hari yang kelima? Sebab tadi kontrak kan habis hari yang kelima kan? So dia dengan secepat yang mungkin dia kena buat pada hari yang kelima. And then hari yang diperuntukkan untuk dia buat market ID adalah 6 hari. Jadi 5 tambah 6 hari dia akan siap pada hari yang ke-11. Okay, seterusnya kita akan buatlah aktiviti yang seterusnya iaitu aktiviti D, iaitu survey. Kita nak buat survey sekarang ni. Jadi kalau kita nak buat survey ni adalah kita kena buat survey ni selepas 2 aktiviti yang belakang tu siap. Survey ni adalah predecessor kita. Okay, kalau kena buat survey ni, kita kena pilih hari yang paling last kali projek yang sebelum tu siap. Okay, kalau kita tengok design dengan market ID, design tu dia siap pada hari yang ke-10 kan. Dia siap pada hari ke-10. Market ID dia siap pada hari yang ke-11. Dia ada perbezaan hari kan. Ada satu hari berbeza. Maksudnya design siap awal. Walaupun design siap awal, survey ni kena tunggu juga supaya market ID ni siap juga. Sebab dia memerlukan dua-dua benda ni siap baru dia boleh berjalan. Okay. Sebab itulah kita ambil 11, kita letak dekat survey tu. Maksudnya pada hari ke-11 dia start buat survey. And then 13 hari diperuntukkan untuk dia buat survey. 11 tambah 13 akan dapat 24. Kan? Okay, sama juga dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Kita tengok, kita ambil 24 letak kat depan and then 24 tambah dengan peruntukan hari kita akan dapat 4. And then last kali dapat 28. Sampailah ke arah presentation tu, sampai projek tamat. Okay? Okay, sekarang kita tengok kat backward pula. Backward ni dia sama juga, apa yang berbeza je cumanya kita kira melalui belakang. Kita kira daripada presentation. Daripada presentation tu kita kira ke depan, okay? Maksudnya tadi last kali presentation kita dibuat pada hari yang ke-30. Jadi tadi kita guna formula tambah kan? Kita tambah hari siap dengan duration yang diberikan. Okay, sekarang ni sebab dia backward, kita tolak.
daripada hari yang dah siap tu kita tolak dengan duration yang diberikan. Okey, katakan presentation, kita siap presentation pada hari yang ke-30. Kita tolaklah 30 tolak 2. Sebab apa kita tolak 2? Sebab 2 tu merupakan duration yang diberikan untuk presentation. Kita diberikan masa 2 hari untuk buat presentation. So 30 tolak 2 kita akan dapat 28. Lepas tu 28 tu kita letaklah dekat aktiviti yang seterusnya tu. Okey, kita letak kat bawah kan 28. Semua letak 28 and then kita tolak 28 tolak 6 akan dapat 22 untuk aktiviti E. 28 tolak 6 kita akan dapat 22. Lepas tu dekat bahagian analisis pun sama, 28 tolak 4 kita akan dapat 24. Lepas tu demografi 28 tolak 9 kita akan dapat 19. Okey, sama je sampailah ke akhir, sampailah ke arah kontrak tu kita akan dapat nilai kosong balik. Okey, sebab kita mengira ke arah belakang. Kalau pengiraan tu tak dapat kosong, dekat kontrak tu tak dapat kosong, maksudnya apa? Maksudnya adalah kesilapan pengiraan yang kita buat. Okay, next kita akan masuk, ini adalah alatan yang terakhir iaitu develop project schedule ataupun jadual projek. Macam mana nak buat jadual projek ni? Daripada network diagram yang kita buat tadi tu, kita transfer kepada jadual projek yang satu muka surat. Okay, tak ada note, tak ada anak panah, tak ada apa, kita buat dalam satu form. Okay, kita senaraikan nombor aktiviti 1 sampai 13. Kalau nak tulis ABC pun boleh, tak kisah. Tapi lebih senang nampak, kita tulislah nombor 1, 2, 3 sampai habis kan. And then aktiviti yang ada. Apa aktiviti yang kita letak dekat dalam network diagram tadi tu, kita senaraikan. Lepas tu responsibility. Siapa yang bertanggungjawab dekat projek tu? Okay, macam Susan bertanggungjawab dekat identify target consumer. Kita senaraikan lah. And then duration estimate. Berapa hari yang diperuntukkan. Okay, Susan tadi kita tengok peruntukan dia berapa? 3, 5. Kita letaklah kat situ 3 ke 5 ke. Bila, okay, earliest tu start and finish kan. Okay, selalunya kosong. Kita akan mula dengan hari kosong kan. Sebab saya cakap projek program memang akan bermula dengan hari kosong. Jadi kita letak kosong dan duration yang dia bagi 3 kan. Kosong tambah 3 kita akan dapat finish dia 3. Lepas tu kita silang. 3 tu kita bawa ke bawah. Okay, 3, sebab apa kita letak 3 tu? Sebab bila Susan siap je buat identify consumer tu, dia akan develop draft pada hari yang ketiga tu. So, 3 tambah dengan estimate duration yang dia bagi adalah 10, kita akan dapat 13. And then bersilang lagi. Macam tu lah. Sampailah projek tu habis. Sampailah kita boleh tengok, oh, pada hari keberapa yang benda ni boleh siap. Okay? Okay, itu je, sampai situ je, itu je alat-alat pengurusan projek yang nak saya ajar. Ada 3 kan, kita ada WBS, kita ada network diagram dan juga kita ada jadual projek. Okay, sampai situ je perkongsian saya hari ini. Semoga apa yang saya ajar ni sedikit sebanyak bagi input lah kepada adik-adik MPP, sebab mostly you guys MPP buat program dengan cikgu apa semua kan. Jadi mungkin boleh guna apa alat-alat ni dalam waktu korang buat program ke apa ke kan, untuk memudahkan kerja ke apa. Kalau tak guna sekarang pun mungkin nanti kalau ada daripada kalangan awak semua yang macam teringin lah nak masuk UUM, nak ikut sini macam nak masuk pengurusan teknologi, and then kena ambil subjek ni kan. At least dah ada macam dah ada gambaran apa itu project management. Okay, kat tu je dulu. Segala kelemahan datang daripada saya, segala kelebihan tu datang pada awak sendiri. Saya tamatkan sampai sini lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari ramaikan UUM. UUM best. UUM ada ni. Boleh naik kereta kat UUM. Apa tu kita panggil? Go-kart. Macam-macam ni. Ada UUM go-kart, ada mini zoo, ada swimming pool. Okay, saya serahkan kembali kepada saudari Nurul Izzatul teruskan kepada kuis. Terima kasih. Jawab tak kuis? Kuis tu senang je, boleh dapat hadiah. 3 orang akan dapat hadiah. Saya akan post hadiah melalui Shopee. Santai ya. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudari Siti Nurhadira binti Hashim di atas perkongsian yang telah disampaikan. Semoga segala ilmu yang diberi dapat dimanfaatkan.
Seterusnya, kita teruskan program kita pada pagi ini dengan kuis yang telah disediakan. Saya serahkan majlis kepada saudara Muhammad Izzat dan saudari Farah Izzati bagi meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Buka Kahoot. Everyone Ya. buka Kahoot. Pernah main Kahoot kan? Dekat form 6 pernah main Kahoot kan? Ke korang masih dekat atas katil tengah berselimut lagi? Kan? Kulim tengah hujan ni. Sejuk. Orang Gulem hadir, ya. Orang kulim hadir. Terima kasih sebab hadir. Okay, cepat. Masuk. Okay, by the way, masuk ni guna nama sendiri, okay? Guna nama sendiri tau. Guna nama pendek ke nama sekali nak. Kalau ada nama yang sama, letak nama ayah sekali, okay? So that senang lah kami nak panggil pemenang tu. Rugi kalau letak nama anime ke apa ke kan, nama K-pop ke. Tak lagi nak panggil siapa. So letak nama sendiri. Cepat. Dia ada 10 soalan je tau. Soalan dia senang-senang je. Sama je. Betul. Hadiah tu nilai dia kalau makan kat UUM kenyang 5 hari. 5 hari. InsyaAllah 5 hari kenyang. Macam-macam dia buat. Okay, lagi Aisyah dah orang masuk. belanja kan. Firdaus Hakimi dah masuk. Siapa lagi? Amelia dah masuk. Firdaus dah masuk. Lagi. Ita dah masuk. Kenapa Aino left? Afifah dah masuk. Okay, masuk. Panggil lagi kawan-kawan yang terleft tadi kan. Panggil dia masuk. Chance untuk menang. 3 orang je pemenang akan dapat hadiah. 3 orang pemenang. Hadiah tak tipu Hadiah tak tipu-tipu je. Boleh datang rumah saya tu untuk hadiah kalau hadiah tak sampai dalam masa 3 bulan tau. 3 bulan lah. Warranty. 3 bulan masuk UUM. Hadiah bukan kaling-kaling tau. Kami pilih hadiah ni penat. Okay, Khas lagi untuk apa semua. data saya slow. Cuba guna phone. Cuba try tengok. Adam dah masuk, Putri dah masuk, Eddie dah masuk. Jangan sebut mandi ke belum. Semua dah ada 24 orang. Baru 13. Cepatlah masuk. Lagi. Sekejap, Best kawan-kawan ni. semua dah masuk. Kita tunggu kawan-kawan masuk dulu tau. Jangan lupa kejap lagi siap-siap pakai tudung cantik-cantik, okay? Kejap lagi kita ada sesi bergambar dengan korang semua. Sesi bergambar tu kenapa nak bergambar? Kok ada yang tanya kenapa nak gambar kami Kemungkinan gambar tu akan dipublish dekat UUM, kita tak tahu sebab yelah lecturer kita bukan besya-besya So pakailah cantik-cantik lagi. Handsome, kemas-kemas kita selfie sama-sama. Screenshot je lah. Macam mana? COVID. Lagi 12 orang je, satu dah terkeluar. Okay, masuk balik. 13 orang. Lagi game pin ada dekat atas tu 3674491. Ataupun awak boleh scan je QR code kat atas tu. Rasanya ni kot internet connection problem ni sebab kat sini still hujan. Siapa korang boleh klik link yang saya dah bagi dekat chat. Kalau macam nak tahu apa course apa yang ada dekat UUM, kalau macam sama-sama lagi aku lepas STPM nak belajar apa kan, bagi tahu kat Cikgu Syarul saya nak jumpa kat NET. Dia akan contact saya. Okay? InsyaAllah. Tengok cikgu Adam ni, mampus aku.
Maaf cikgu. Lagi 13 orang je. Betul ni 13 orang je. Kemungkinan 13 orang ni boleh dapat hadiah. Kita tak tahu. Adakah hadiah tersebut milik Mira Natasha? Ataupun Amelia akan dapat hadiah tersebut? Line saya slow. Alah, awak try pinjam phone abang ke kakak ke adik ke, try. Line problem tu memang tak boleh nak buat apa. Memang satu kelemahan lah online ni. Belum tahu. Betul Fida? Sebelum cuba belum tahu. Leon, siapa Leon? Ada Korean people ke kat dalam ni? Annyeonghaseyo. Siapa dia? Sebaik ni banyak masuk ke main game. Ada Tanjiro ke? Tanjiro tak masuk dah hari ni. Levi Ackerman. Jaga itu tak ada. Mugiwara no Luffy. Adakah 15 orang je yang nak join? Kita akan start tak lama lagi sebab kesian kawan-kawan yang lain tunggu. Cepat dia masuk. Kita tunggu lagi seminit boleh? Seminit je lagi. Okay, and then kita akan start. Okay, by the way, nanti lepas jawab quiz ni jangan terus keluar tau. Kami ada sesuatu nak cakap. Macam nak marah kan? Tak. Sebenarnya kami nak minta tolong. Kami nak minta tolong sesuatu nanti kat hujung akhir program. Saya harap adik-adik boleh tolonglah kami. So bila awak tolong kami, semoga Allah memudahkan urusan awak sepanjang Form 6 ni. Dapat dekan 3.5, dapat full flat. Amin. Amin. Saya 3.5 je, jangan cakap banyak. Okay, kita dah boleh mula kita punya quiz. 15 orang, okay? Minta maaf lah yang lain ada internet program tu. Tak apa, nanti kita buat program lain. Kita start. Tiga, Ding ding. 2, 1. Let's go. Okay. Sorry apa? Cabaran. Hari tadi saya sembang pasal cabaran. Adakah sungguh? Kecuali tau. Lagi jawab. Alah, ada 2 orang yang jawab. Lagi jawab cepat. Jawab lagi cepat. Saya penat saya cakap seorang-seorang tadi. Lagi. Oh. Tak ada siapa pun fokus bab cabaran. Alah. Cabaran ni adalah Apa kita ada lagi soalan yang lain. Kita ada 10 soalan. Cabaran, okay? Okay, lagi 9 soalan. Tak elok. Mana tahu dapat hadiah. Baik. Dia dah bagi clue dah tadi. WPS. Kan? Betul ke tak? Rasanya macam sebut tadi dekat proses awal-awal tadi tu, WBS. Nak rasa betul ke salah? Betul kot. Ya. Wah, 13. Hebat lah. Fokus. Okay. Leon. Tanya Leon. Tanya. Leon, Aisyah, Siti, Mira, Adam. Okay, soalan ketiga. Betul ke? Non-serial, bukan serial. Bukan CD. CD ke ni? Ke bukan CD? Jawab cepat. Alah. 4 orang tu. Wah, dia ni tempat pertama. Ya. Come on, I know boleh buat. Mira Natasha sebab menyusul. Adam boleh masuk tempat ketiga tu kalau fokus lagi. Cepat. Okay, teruskan. Kecuali. Saya dah sebut 6 term tadi. Apa 6 term tu?
Not. What? Early finish date? 11. Oh, tak, Ada yang untuk alah, 3 tiga orang je. Okey. Tak selesa tu ada untuk network diagram. Mira Oh, dan Mira. Tasha Mira yang naik. kejar, geng. Fighting Lian. Nur Hidayah. Person responsible. Key network diagram ada 3. Ada 3 je tadi. Betul ke salah? Betul kot. Salah kot. Salah. Ramai yang jawab betul. Jawapannya salah. Tak ada pun. Adam, tanya Adam. First time lelaki naik. Oh, Oh. selalu perempuan selalu betul. Betul ke AOA ni? Ke AOA ni? Macam AOA. Ke AON? AON kot. Oh, Betul. Terus? Alhamdulillah 7 orang. Alah, kenapa 5 orang tu kenapa? oh, Mona Syafiza sedang Dia straight 3 mengejar. kali. Wow. Mengejar. Adam fighting Adam, Adam. come on Adam. Kita cheer up untuk Adam ni. Okay, 7. Berapakah jumlah alat-alat pengurusan projek yang diajar kepada anda hari ini? Berapa Saya ajar berapa alat Lah, tadi saya cakap apa tak? Saya pun lupa. Apa tak? Soalan anak bulan ni. Wish, ada juga salah. Ada juga yang tak Okay. terima. Sedih lah. Wow, Mona Syafiza, come on. Adam mana hilang Adam? Adam, come on Adam. Okay, tak apa. Fighting yang lain pun fighting juga. Aicha, Fifa semua fighting. Yeah, fighting. Next. Ada lagi beberapa soalan je ni. Diagram di bawah merupakan burst activity dalam network diagram. Adakah itu burst? Sembur ke tu? Dia menyembur tau. Burst. True. Betul kot. Itu salah. Rasa salah. Wah, hebatlah korang. Bagus. Itu itu Bagus, bukan. Itu Rani. bridge. Firdaus Hisham. Firdaus Make sure you dapat Hisham. nombor 3. Okay. Bagus. Kita Come on, mengejar. kita duit. Okay, let's go guys. Jarang-jarang kita nak dapat lelaki perform. Next question. Ada lagi 2 soalan. Tahap ketidakpastian adalah salah satu daripada atribut projek. Betul ke tahap kepastian ke? Nice. Baca dialog tau. Tahap kepastian tu atribut ke? Adakah betul tahap kepastian? Ya ke? Betul lah ke? Atau tidak pasti kita tak tahu kan. Wah. 5 orang je. orang. Actually tahap ketidakpastian, okay? Kita tak pasti. Okay, Adam Mira naik Tasha balik, dah. Okay, soalan terakhir. Come on gang. Ini yang kira-kira tadi tu kan? Oh. Betul ke tu? Daripada belakang. Macam daripada betul. depan. Betul gang. Betul. Bagus. Walaupun tak tekan kan bagus. Yeay. Tahniah 12 orang. Ramai 12 orang. Wow. Mira Natasha. 8 daripada 10. Tahniah. Tanya korang.
Okay, sekarang juga. Type sekarang. Tak ada. Hadiah tu dapat kat saya. Jangan lupa claim. Jangan lupa claim hadiah nak. Share. Oh, boleh ke Kalau- share? Kalau tak dapat, Kopi-kopi. korang boleh contact dengan Kak Nadira. Okay? Saya duduk kat kulim je boleh. Tahniah semua. Yang tak menang pun jangan risau. InsyaAllah kami akan buat program lagi dengan awak semua. Kalau akak bagi Cikgu Syarul. Cikgu Syarul? Oh, insyaAllah. Mira, why? Okay, ada lagi Muna Syafizan. Okay, dapat dah. Okay. Hidayah dah hantar nombor phone ke? Untuk kita contact Hidayah. Okay, dapat dah 3 pemenang. Tahniah, terima kasih sebab fokus. Okay lah tu, 7 daripada 10. Baguslah. Okay, seterusnya. Okey. Terima kasih saudara Muhammad Izzat dan saudari Farah Izzati. Hadirin diminta untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Cepat, ada ke nak buat kamera? Baiklah, boleh saya tengok muka-muka nanti boleh pergi sekolah tengok. Oh, Zubaidi nak buka ke? Oh, itu Zubaidi. Nampak iras-iras dah tadi. Boleh dah pergi sekolah nanti boleh bagi duit raya lah. Buka kamera, jangan risau, tak ada masalah pun sebab kita orang nak buat sebagai bukti. Okey, hai. Okay. Hai Zubaidi. Lagi, siapa lagi nak buka kamera? Tutup pula. Hai. Comel. Okay, hai Fifa. Lagi, buka dah lagi. Zubaidi malu-malu lah. Jangan malu-malu, kita je. MPP tak boleh malu tau. Ini baru MPP kat tingkatan 6. Macam mana nak jadi MPP universiti ni? Betul, kena lantang bercakap. Dia lantang cakap. Dah ramai ke yang dah left sebab saya nak minta tolong nanti. Ada jangan left lagi. Tak apalah, saya minta tolong 2-3 orang ni untuk sebarkan lagi. Okey, Adam tak nak buka. Aina dah buka. Mira Natasha, Adilin Zulkarnain, Emilia Suhaiba. Sebab macam saya cakap tadi, program ni dia salah satu daripada assignment kami. So that gambar ni kami akan insert dekat dalam report lah. Maksudnya gambar ni penting. Nak kata yang macam, oh program hari ni ada peserta. Okay? So kalau macam tak nampak orang macam nanti doktor tanya mana pesertanya. So macam takkan nak cakap, dia pun malu lah, takkan nak cakap macam tu kan. So, sebab MPP kan, MPP kena tak malu. Betul. Kita bantal je. Buat orang benci kita pun lantak. Kita as MPP kita kena bangun ke depan. Lagi teruk kena hentam. So Kena kejap. hati keras tu kena. Okay, lagi ada ke yang tu je ke nak buka? Atira, bukalah kamera. Atira tak ada buka kamera kan? Atira kat UUM. Nasrah jangan keluar lagi tau. Boleh. Nasrah jangan keluar lagi, semua jangan keluar lagi. Okay, peace. Semua buat peace. Okay, formal dulu. Okay. Ada suami Azrin. Okay. Yay. Okey. Dengan ini berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada pagi ini. Terima kasih atas kehadiran para hadirin dalam program ini. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung, kami memohon beribu kemaafan. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para